berjihad di jalan Allah amalan yang paling utama. Tak percaya. Berjihad untuk meninggikan Islam amalan yang paling top. Adik percaya atau tidak? Dari Quran. Tanyalah Ustaz. Betul tak? Tuan-tuan cari kitab Asbabun Nuzul. Sebab turun ayat. Surah At-Taubah ayat 19. 3 orang sahabat masuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan ada 10 orang Talha yang siapa saya tak ingat. Seorang sahabat ini dia mendabik dada. Dia kata, keturunan aku lah, keluarga aku turun-temurun dari dulu, kini dan selamanya, yang memberi minum kepada jemaah haji. Itu amalan yang paling mulia, kata dia. Dia mendakwa amalan keluarga dia yang dia sambung turun-temurun, amalan paling mulia. Sahabat yang seorang lagi, keturunan kami lah dari dulu, kini dan selamanya, yang mengurus mentadbir Masjidil Haram, kunci Kaabah di tangan kami. Hebat. Sayyidina Ali dia pun mencelah. Dengar. Sayyidina Ali kata apa, tuan-tuan dan puan? Aku orang pertama di kalangan para sahabat yang solat. Kamu tak solat, aku solat lah. Dan aku berjihad, berjuang di jalan Allah untuk meninggikan Islam. Itu dia. Allah turunkan ayat, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Betul kawan? Dia punya mau. Dia macam Abu Hurairah lah. Suka semua. Tu ayat dia. Tuhan kata tak sama martabat darjat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mereka berjuang untuk meninggikan Islam. Itu martabat yang paling utama, tuan-tuan. Lepas tu kita perlu berusaha sehingga tertegaknya sebuah negara Islam. Yang boleh mengaku orang Islam, semayang tak tinggal, negara Islam tak mau, undang-undang Islam tak mau, cakap lebih kurang no. Batal iman dan Islam. Saya ketua jemaah boleh kat mana? Kampung Medan. Kan? Saya tengok tuan-tuan tak ada seorang pun yang tidur. Yang berdengkur je. Kau yang bagi batas-batas iman dan kufur. Esok kalau dah buat jemaah tidur. Betul tak bawah ni? Nampak tengok muka pun macam darah tak ada orang. Jahat ni. Tapi hari jemaah susah kan nak datang. Cik kan? Cari ikut kelas dah. Mudah lagi. Tapi sekarang tak apa dah kurang. Alhamdulillah. Kenderaan di atas jalan raya dah kurang. Kenapa? Abang Sudin 20 sen. Dan apa tak tengok lah. Seniman pinjam lah. Piramili Aziz Sattar Samsudin. Tiba-tiba selalu mau datang. Piramili pun bangun, mari kita pergi kahwin, tinggal Sattar Samsudin. Kemudian Dayang Sofia pula datang. Aziz Sattar bangun, dia sambal Dayang Sofia. Memang isteri dia betul. Tinggallah Sudin, aku juga seorang diri. Tiba-tiba dengan suara Zaitun. Zaitun bila datang, mari kita pergi kahwin. Abang Sudin 20 sen. Minyak dah. Kan ada cerita. Betul tuan-tuan, 5 hari dah kami di Tubuh Raya Kesah sama ni. Kenderaan memang kuat. Tu cerita dia. Kesan kenaikan harga minyak. Kan? Lepasnya harga semua barang, harga barang-barang semua mahal. Saya dah ni kata nak naik lagi di hujung tahun. Tunggu dan lihat. Alhamdulillah, syukur. Jadi tuan-tuan ni penganjur ni,
nak panggil penceramah jauh tapi nak ambil kira ya. Yang ada buat tak faham dia bagi kata apa mati dah. Dia bukan minta naik, cuma lebih kurang macam tu lah. Saya ni sahabat ni kerja dengan saya ni bayar gaji tu lah. Dan dia tanya apa ustaz bagi nak amalnya RM30 dah ada. Bukan minta naik kan, tapi bagi pihak ustaz-ustaz lain lah saya cakap ni. Dia orang malu nak cakap, dia minta aku nak cakap. Cerita begitu boleh? Jadi cerita macam tu juga. Mari kita dengar pula sebuah hadis Muslim. Apa hukum orang yang tak mau berjihad? Dengar ni, dengar. Tuan-tuan pernah dengar kitab Bulughul Maram tak? Tak pernah dengar? Kitab 52? Tak bagi semua 5. Itu kitab 52 masuk neraka kitab. Kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar, ulama hadis selepas zaman Imam Nawawi, dalam bab jihad. Bab jihad hadis pertama cetakan bumi muka surat 727. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, man mata wa lam yaghzu wa lam yahdin nafsahu bihi mata ala syubhatin min nifaq. Barang siapa yang mati tidak pernah berjihad. Jihad dalam hadis ini meninggikan Islam, dan tidak pernah terlintas di dalam hati untuk memperjuangkan Islam. Dengar baik-baik hadis ini. Sewaktu hidup di dunia tak pernah berjuang, tak pernah terlintas di dalam hati untuk memperjuangkan Islam. Mati munafik. Sebab rukun iman tak beres satu. Kalau rukun iman beres, sudah pasti dia akan berjuang. Tuan-tuan bayangkan, tengok, mati dalam keadaan tak pernah berjuang, tak pernah terlintas dalam hati untuk berjuang, pun masuk neraka. Adik, kalau yang lawan Islam, macam mana adik? Ada ini daripada mana? Artian rehat tunggu mati. Tuan-tuan bayangkan tengok. Tuan, macam mana? Tak setuju. Kalau yang tak ada lintasan hati untuk memperjuangkan Islam, mati munafik. Kalau yang asyik lawan Islam, yang macam tuan ingat tak ada ayat Quran? Saya bukan ulama Quran, tapi hampir-hampir lah. Dia memang ni. Tuan-tuan dengar ayat ni. Sekejap. Komputer slow sikit. Banyak pakai lain. Surah Fatir ayat 37. Surah ke-35 ayat 37. Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Dengar. Ada sahabat? Malam ni semua betul kan? Tak kira ambil RM10 minta Datuk Imam. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada azab neraka. Mereka sedang diazab, tuan-tuan. Na'mal salihah. Rasanya kali ini kami akan beramal dengan amal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, yang lain daripada apa yang pernah kami amalkan dulu. Maksudnya ketika hidup di dunia mereka menentang Islam, kini mereka minta supaya dikembalikan ke dunia. Mereka nak menyokong Islam. Kami nak beramal amal yang kami tak pernah buat, yang kamu suruh dulu kami tak nak buat. Sekarang kami dah kena azab, kami nak minta pulang ke dunia. Kami nak beramal, Tuhan. Jangan ingat tak ada lah. Surah 35 ayat 37, surah Fatir. Dalam As-Sajadah ada. Sini baca dah surah Sajadah pagi Jumaat. Atau tinggal tukar Sajadah. Ayat ke-12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Wahai Tuhan kami, pada hari ini kami melihat dan kami mendengar, kembalikanlah kami ke dunia, nescaya kami akan beramal amal soleh, karena hari ini kami cukup yakin. Itu dia, menyesal. Tuhan bagi peluang sekali ya tuan-tuan, sekali ini ya. Kalau tak ada cita-cita nak memperjuangkan Islam, minta maaf lah, jangan berharap nak masuk syurga. Kenapa sahabat? Kenapa ustaz kata, mana ustaz boleh tentukan siapa ke syurga, siapa ke neraka? Memang saya tak tentu, tapi Allah yang menentukan. Syarat nak masuk syurga, ayat 142 surah ketiga Ali Imran. Syarat nak masuk ke syurga, muslimah ingat senang nak masuk syurga. Kalau kita ada saham tak apa, tak perlu solat, tak perlu puasa, sebab sebahagian saham syurga tu aku yang pemilik saham terbesar. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira atau menyangka kamu boleh masuk syurga sebelum terbukti siapa di kalangan kamu yang berjihad, dan siapa pula yang sabar? Syarat nak masuk syurga di antaranya jihad. Kita bicara ni berjuang. Nampak? Tapi jangan salah faham pula. Jihad pengertian dia luas. Mengembangkan ajaran Islam adalah jihad. Menangkis lembahan fitnah terhadap Islam melalui syarahan dan penulisan atau penulisan juga adalah jihad. Termasuk mengangkat senjata. Senjata tak sekali. Ini semangat sangat nak perang, nak perang. Allah, nak kata pemerintah ni zalim pun tak berani nak perang. Boleh ia mengatakan cakap Jerman nak perang. Nak perang, nak kata pemerintah yang zalim pun tak berani nak perang. Dia adalah khutbah pun dia bagi benda betul, tak bincang. Itu cerita dia. Syarat masuk juga jihad dan sabar. Angkat senjata yang terakhir sekali. Tetapi kalau negara dicerobohi, betul, saya tak nafik, wajib mempertahankan negara kita. Niat betul-betul demi untuk Islam dan umat Islam. Kalau gugur sebagai syuhada. Jangan kata nak perang memusuhkan senjata, tuan-tuan. Kalau kita berani memberi nasihat kepada pemerintah yang zalim juga adalah jihad. Hadis Abu Daud, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil. Jihad paling utama ialah berkata perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Itu jihad. Kamu zalim, kamu tak boleh buat bagian, kamu kena buat bagian, berani. Dia cakap banyak-banyak, nampak serius, muka macam jahil sama. Nampak muka serius. Cerita begitu. Saya nak tanya tuan-tuan, tinggal 3 minit lagi. Kalau tanya semua mana masuk syurga, tanya sahabat, tanya 5 kali sekali tak pernah jawab. Siapa penghulu segala syuhada? Penghulu dia sama. Apa dia? Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan nak duduk dengan Sayyidina Hamzah? Nak duduk? Kalau tuan-tuan nak mendampingi beliau di hari akhirat sebagai orang yang syahid, dengar hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim. Dia ada syarat dah. Sayyidus syuhada Hamzah tu. Thumma rajulun qama ila imamin jahil fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Penghulu segala syuhada ialah Sayyidina Hamzah. Kemudian seorang lelaki yang bangun dan menuju kepada pemerintah yang zalim, lalu disuruh dan dilarang dan dia dibunuh. Itu dia baru dapat syuhada.
baru boleh duduk dengan Sayyidina Hamzah. Nak suruh, nak larang, nak sebut dalam kuliah pun tak berani, nak perang. Pemurung kan. Perang apa tuan-tuan? Kita belum lagi melalui proses, tak ada pengalaman berperang. Bom pun tak pernah dengar, peluru pun tak pernah tengok. Kan? Ada orang cik SMS nak pergi syahid di Mesir, tak payahlah, Pak Arab kata baiklah. Kan? Bangun malam, bukan orang sini, bukan orang sarjana impian ni. Ya, sekian puluh. Sarjana impian sama ya. Bangun malam nak berjuang. Kalau bangun malam pun adik, kerana orang yang kecil. Itu pun kerana kencing manis. Tuan-tuan tahu tak? Dia punya tahap kritikal atau tidak kencing manis seseorang itu macam mana? Saya nak cerita, tuan-tuan tengok ada orang tahu. Kalau ada. Kalau selepas kita buang air kecil, semua tu ada kencing manis. Tapi tak berapa bahaya ni. Yang bahaya, kita baru nak pergi buang air kecil, semua dah tunggu nak burung. Yang itu bahaya. Yang ni orang panggil lawak antarabangsa. Cakap itu. Katalah tuan-tuan ngantuk. Kan? Tak ada nak kencing, semua dah tunggu, tu bahaya lah. Nampak jagalah sikit. Malam nak pergi syahid, nak perang, nak bagi nasihat pada pemimpin yang zalim pun tak berani, dapat khutbah. Semua ustaz tu dia condemn lah. Ada ustaz mungkin dia dengar semua lagu, patutnya dia bercakap bab pakuk khutbah jemaah. Dia tengok pemimpin masuk, tukar terus, jagalah sungai kita. Allah, tu nak masuk syurga. Saya suka. Patutnya tajuk takwa. Kalau pemimpin negara masuk, seorang Timbalan Menteri masuk, saya buka wudu. Oh, sedap. Sungguh tuan-tuan di Pulau Pinang. Saya kenal, saya tahu dia Timbalan Menteri. Saya kata hari ni baru habis mukadimah, tengok dia masuk, dia duduk depan lah. Saya kata aku kena tukar tajuk. Nasib baik saya tak bagi tahu sebelum tu tajuk khutbah saya. Saya kata hari ni wudu. Dia pandang muka saya, wudu tak ada. Gentleman. Kesimpulan khutbah wudu, jangan mempersendakan wudu boleh membatalkan iman dan Islam. Dalam arti kata menjadi kafir. Saya sebut kafir. Di utara kafir. Kalau di Selangor kafir. Tapi kalau belah Perak lain sikit. Belah Botak Kapio. Orang Botak ni cakap pelik. Dia tanya ustaz datang berapa? Bertiga. Mana lagi duit? Giluit. Tak minum dah tak lawet. Kopi sate. Aduh, macam-macam orang Malaysia. Macam-macam dialek kata. Orang Botak tak senyum pun tak panggil aku. Aduh, ya cerita itu tuan-tuan. Jadi akidah dan perjuangan ini seiringan. Ya tuan-tuan, kita hidup di dunia ini ada matlamat, ada tanggungjawab yang kita pikul. Karena syurga bukan mudah untuk dicapai. Hujibatin nar bisyahawati wa hujibatin jannah bil makari. Hadis Bukhari dan Muslim. Syurga dikelilingi oleh benda-benda yang disukai oleh nafsu. Neraka dikelilingi oleh benda-benda yang disukai oleh nafsu. Manakala syurga dikelilingi oleh benda-benda yang suka, sulit, kena berjuang, kena berjihad, harta benda, nyawa melayang. Jadi jangan kita menganggap syurga itu mudah untuk dicapai. Jadi akidah dan perjuangan sebenarnya seiring. Bila kita meyakini, wajib kita membuktikan kita adalah hamba yang benar-benar beriman
sanggup berkorban apa sahaja, insya-Allah demi untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Jadi sekolah malam ni, sebelum saya mengundurkan diri, satu pengumuman mungkin orang sini tak tahu, saya dah buka sekolah tahfiz engkau mendengar, dah masuk tahun kelima. Tahfiz Mutmainah ada pamphlet, dan tahun 2014 ni kami telah memutuskan untuk mengembangkan sayap kami, nak buka pula sekolah rendah tahfiz Mutmainah. Mutmainah ni ayat Quran surah Al-Fajr ayat 27, surah An-Nahl ayat 112. Jadi dalam nak membina bangunan 2 tingkat sekolah rendah, sebab kebetulan kami dapat 2 lot tanah wakaf. Karena demand untuk sekolah rendah Islam di Sunyata ini memang hebat. Jadi kami nak cuba, yang menengah dah 5 tahun dan orang Selangor ada ramai. Yang menengah ni ada lebih kurang 15 orang. Kalau tuan-tuan yang masa nak hantar anak yang menengah lah, makna tahun ni dia dah jam 6, tahun depan dia dah 1. Temu-duganya 19 atau 20 hari bulan Oktober. Kena pergi sana temu-duga, Quran dan jauhi keutamaan. Kebiasaan letak je lah. Kalau masa nak hantar lah, sahabat saya yang bawa saya ceramah 15 tahun ni, anak dia kat sana dah hafal Quran, alhamdulillah. Dia antara yang memang daya ingatan laju lah, mampu menghafal Quran habis dah 30 juzuk. Awal tahun ni dia dah habis. Jadi yang sekolah rendah tu, maklumlah kami ni sekolah agama rakyat, memerlukan bantuan. Tuan-tuan boleh bantu saya kalau ada zakat ke, atau nak sedekah saja ke, atau nak wakaf niat wakaf, atau untuk dapat pelepasan cukai pendapatan kami ambil zakat. Dan jangan timbang resit yang bakal kami keluarkan layak untuk dapat pelepasan cukai pendapatan. Kalau cukai tuan-tuan 2,000 setiap tahun, bagi 2,000 ganti sebagai zakat, dengan resit itu tuan-tuan tak perlu lagi membayar cukai pendapatan. Yang layak 2 golongan, individu atau orang bersarangan, atau syarikat milik tunggal, sole proprietorship. Kalau syarikat ABC ini milik Ahmad, bukan perkongsian, dia bagi zakat, dia juga dapat pelepasan cukai, insyaAllah. Dia akan tolak daripada jumlah cukai yang perlu dibayar. Faham tak? Maknanya tuan-tuan perlu dapatkan pamphlet di belakang nanti. War-war kami nak cari 350,000 untuk bangunan 2 tingkat ini yang akan bermula insyaAllah bulan Oktober ni. Jadi tolong bantulah kalau malam ni pun ada siapa-siapa yang rasa nak izinkan saya lah, kita tentang sejadah ke apa lah. Mungkin sikit sebanyak dia dapat. Mungkin ada zakat, ada sedekah. Kalau wakaf, niat wakaf, walaupun untuk orang telah meninggal, insyaAllah dapat ganjaran pahala berdasarkan ayat 39 surah 53 surah An-Najmi, rahmat Allah Tuhan. Walaupun dia dah meninggal, kita niat pahala sedekah ini, wakaf ini untuk sebulan insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Jadi jangan nanggung saja, penuhkan sejadah ini. Janganlah buku syirik pula, buku yang oren tu cantik lah, sedap sikit. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh, tak ada masalah. Pamphlet kami ada account. Kami buka dengan 4 buah bank. Tuan-tuan tolonglah buat Maybank ada, CIB ada, Bank Islam ada, Afin Islami ada. Tuan-tuan boleh buat pindahan atau pindahan transfer. Dekat Maybank tuan-tuan masukkan ada transaksi lain-lain, pergi pada pindahan, kemudian pihak ketiga, kemudian tekan akaun nombor 555059703378, dia keluar tahfiz Mutmainah. Kemudian jumlah yang tuan-tuan nak buat pindahan tak payah banyak, tekan 1, kemudian tekan 0 sampai tak keluar 0. 00000. Dah tak keluar, tekan OK. Kemudian mesin bagi tahu cerai, baki tidak mencukupi. Kami satu sen pun tak dapat. Dia pun mangkuk. Jadi cerita begitu. Jadi tuan-tuan tolonglah bantu. Saya pun letih sebenarnya. Saya bukan plan mudik. Dia buat nak buka sekolah rendah pula. Tapi ini memang benda baik lah. Sebab tu saya sokong. Dibuat pemaafan. Terima kasih atas bahasa sebagainya. Aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.